أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama dalam pengajian, walaupun kita sekarang berada online lah. Ini sebagai orang kata telah ganti lah bagi pengajian subjek akidah dan akhlak Islamiah. InsyaAllah ada beberapa bab lagi yang kita akan cuba selesaikan, yang kita akan cuba habiskan secepat mungkin. Dan insyaAllah peperiksaan kita pada 3 hari bulan 4 2022. Jadi saya tak mau susahkan, soalan sangat mudah. Saya dah beri soalan dalam grup, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri dan jawablah nanti. Dan insyaAllah nanti kita akan berikan soalan itu dan masuk exam insyaAllah. Kalau baca tadi insyaAllah dapatlah. Baik, kita masuk pada minggu yang lepas kita dah berbicara berkenaan dengan mukjizat, iaitu ada beberapa perkara ataupun jenis mukjizat. Sebelum itu kita juga belajar berkenaan dengan kenabian dan kerasulan. Mukjizat Nabi dan Rasul, apa beza Nabi dan Rasul dan sebagainya. Jadi kita dah mengetahui secara jelas dan terperinci berkenaan dengan Nabi dan Rasul. Kemudian kita dah mengetahui berkenaan dengan mukjizat yang terbahagi kepada dua mukjizat, mukjizat maknawi dan juga mukjizat hissi. Mukjizat maknawi ni benda yang paling sukar difahami dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Contoh dia apa? Al-Quran. Al-Quran kita tidak dapat dilihat dengan jelas, kerana dia tak dapat dijelas melainkan dengan cara kita meneliti, mengkaji dan juga dengan pemikiran yang mendalam. Jadi Al-Quran ni sangat special kerana Allah Ta'ala bagi ayat ni tetap fleksibel sepanjang zaman. Baik, yang seterusnya ialah mukjizat hissi, iaitu mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, yang mana boleh dilihat oleh manusia itu sendiri. Sebagai contoh, batu memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua antara karamah. Kalau kita dengar ada satu kisah, kisah apa? Kisah satu pohon tamar yang dijadikan sebagai tempat Nabi berkhutbah. Dan pada satu ketika para sahabat ini dia tengok Nabi asyik duduk di pohon kayu tu, pohon tamar. Jadi mereka pun buatlah satu tempat khutbah tu, tempat khatib duduk tu, mimbar, orang panggil mimbar. Dan bila mereka buat, maka sedang Nabi naik untuk ke mimbar yang baru tu dan menyampaikan khutbah, maka ketika itulah berlaku peristiwa ada orang yang menangis. Dan peristiwa ini telah menarik baginda Nabi SAW untuk turun dan bertanya kepada batang pohon yang menangis itu. Dia kata, kenapa kamu menangis? Maka pohon ini pun menjawab, aku menangis kerana tempat aku ni tidak menjadi sandaran baginda Nabi SAW. Itu nak menunjukkan bahawa mukjizat yang Allah Ta'ala beri secara hissi, yang boleh dilihat dengan panca indera. Begitu juga dengan baginda Nabi SAW membelah bulan. Itu antara kekuasaan yang Allah Ta'ala berikan, mukjizat kepada Nabi. Nabi boleh membelah bulan dan dilihat oleh seluruh penduduk Quraisy pada ketika itu. Baik, kemudian kita ada belajar irhas, karamah. Irhas ni benda yang berlaku sebelum kenabian. Kemudian karamah ni yang diberi kepada hamba-hamba Allah yang saleh dan juga para wali. Kemudian ada juga berkenaan al-ma'unah. Al-ma'unah ni perkara yang luar biasa yang berlaku kepada mereka-mereka yang diberi satu kelebihan Allah Ta'ala bagi keajaiban berlaku. Contoh dia accident tapi dia terselamat daripada kemalangan tu. Itu contoh dia. Kemudian istidraj. Istidraj ni salah satu perkara yang luar biasa yang diberikan kepada orang yang sesat dan kafir ataupun fasik, maka dia akan jadi lebih sesat. Contoh Firaun.
Dia bangga dia tak pernah sakit. Allah Taala bagi dia satu kelebihan, dia tak pernah sakit. Jadi dengan beliau sihat tu menyebabkan beliau makin takbur, makin sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ihanah ni benda yang luar biasa tetapi berlawanan. Contoh paling senang saya pernah cerita pada minggu lepas, iaitu Musallamatul Kazzab. Musallamatul Kazzab ni, dia ni ludah dia satu perigi, maka perigi itu tak boleh minum langsung. Okey. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan tengok berkenaan tajuk yang baru, iaitu iman, Islam dan ihsan menurut Al-Quran dan Sunnah. Kita fahami dulu apa itu iman. Iman, konsep iman. Baik. Iman ni apa? Iman ni ialah, kalau kita tengok dalam slide, iaitu yang berasal, kata iman ni diambil daripada kata kerja mana, yang bermaksud percaya. Percaya, beriman. Beriman itu percaya, atau yu'minu, yang bererti percaya atau membenarkan. Ia juga membawa pengertian sama seperti i'tiqad, yakni pegangan. Tapi pada pengertian yang berbeza. Jadi iman ni kalau nak faham ialah kepercayaan. Sebab itu kita akan tengok dalam rukun iman, dia akan tulis percaya kepada Allah. Maksud percaya tu sebenarnya beriman kepada Allah. Sama aja maksud dia. Tiada beza. Kemudian kalau kita tengok dalam buku, seseorang yang dapat kebahagiaan di dunia akhirat, iman saja menjamin seseorang dapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Iman berarti percaya seperti percaya kepada Allah. Iman kepada Allah ialah kepercayaan yang mutlak, juga mengakui adanya Allah yang telah mengutuskannya. Kepercayaan ini perlu kepada 3 unsur, iaitu ikrar dengan lidah, kemudian mengakui di dalam hati, dan dilakukan dengan anggota. Ini anggota badan kita lah. Jadi dalam konsep iman ni kita kena pegang 3 perkara. 3 perkara iaitu apa dia? Iaitu yang pertama ikrar dengan lidah, keyakinan dalam hati, dan ataupun benarkan dia dalam hati dan dilaksanakan dengan anggota badan kita untuk melakukan amal. Sebab tu kalau kita nak tengok iman kita, ada hadis Nabi. Kalau kita tengok bulan Ramadan contoh dia, kita tengok man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shama, siapa yang berpuasa, man shama Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan tu apa? Meliputi 3 perkara tadi, iaitu membenarkan dengan lidah, iaitu berikrar dengan lidah, membenarkan dalam hati, dan juga dilakukan dengan amalan. Imanan wahtisaban, dengan penuh pengharapan. Harapan yang mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya dan beriman bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pengampunan pada masa yang lalu. Okay. Itu sedikitlah berkenaan dengan perbahasan iman. Dan ta'rif iman, kalau tengok dalam slide, iman menurut istilah syariat Islam ialah seperti diucapkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang bermaksud iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Jadi 3 perkara tadi penting. Kalau nak tengok konsep iman, faham 3 perkara: ikrar, benarkan dalam hati, lakukan dengan anggota badan. Maka kemudian tengok lagi, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota badan. Maka definisi dia sama sahaja. Baik, kita tengok Imam Ghazali. Imam Ghazali menghuraikan makna iman adalah pengakuan dengan lidah, membenarkan pengakuan itu dengan hati, dan mengamalkan dengan rukun-rukun, yakni anggota-anggota. Iman bagi Mu'tazilah dan Khawarij mempunyai perbezaan rujuk buku kelas pengajian. Baik, kita tengok dalam buku kelas pengajian. Okey. Okey, baik. Kita tengok dari segi pengertian bahasa dulu. Okey, iman itu dari segi bahasa mengakui, membenarkan, percaya atau amanah. Ayat Al-Quran menunjukkan maksud iman sudut bahasa sebagaimana firman Allah. Pengertian firman Allah, wa ma anta bimu'minin lana.
engkau tidak mempercayai kami. Surah Yusuf. Kemudian pengertian istilah, ni kita boleh baca, saya dah baca tadi berkenaan dengan iman itu sendiri. Cuma saya nak fokuskan kepada poin yang ketiga, iaitu menurut pendapat golongan Khawarij. Golongan Khawarij serta majoriti Mu'tazilah, iman itu ialah amalan anggota badan dan zahir. Cuma ada sedikit perbezaan di antara Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi mereka ini mengatakan bahawa iman itu adalah dengan amalan anggota sahaja, tidak melibatkan dalam keyakinan. Contohnya Al-Allaf dan Abdul Jabbar dengan Khawarij mengatakan iman adalah amalan taat, sama ada fardu atau sunat. Manakala menurut Mu'tazilah pula, contohnya Al-Jubai. Al-Jubai ini kita faham, dia ini adalah bapa tiri kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Nanti kita akan belajar berkenaan dengan dua tokoh utama, iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Iman, kalau kata Al-Jubai, iman ialah amalan fardu sahaja, bukan sunat. Jadi perbezaan dia adalah dari segi amalan fardu dan sunat. Jadi Khawarij kata amalan taat sama ada fardu dan sunat. Jadi dua-dua, fardu sunat. Tapi Mu'tazilah kata hanya yang wajib sahaja, iaitu yang fardu sahaja. Jadi itu hanya sekadar kefahaman secara umum. Cuma kita yang penting, istilah kita yang penting, iaitu pengakuan dengan lidah, membenarkan dalam hati, dan juga melakukan amalan dengan ibadah. Melakukan amalan dengan anggota badan kita. Jadi rumusan dalam buku, muka surat 67, buku lama. Kalau buku baru saya tak pasti, nanti boleh tengok. Kemudian rumusannya, iman yang sempurna menurut jumhur ulama membenarkan dalam sudut hati, ikrar dengan lidah, serta mengamalkan dengan anggota yang zahir. Hal tersebut kerana keimanan dan takwa sahaja menjadi tempat penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keimanan dan ketakwaan kita yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak tengok pun muka kita yang dan sebagainya, kulit hitam atau putih, merah dan sebagainya. Itu semua bukanlah ukuran, tetapi iman. Kalau kita tengok Bilal bin Rabah, kulit dia sangat gelap, tapi tapak kaki dia telah terdengar di syurga. Itu hebatnya Bilal bin Rabah. Baik, seterusnya konsep Islam. Kita nak cepat-cepat sebab saya pun nak buat video ni ringkas saja. Konsep Islam berasal daripada kata dasar salama, membawa maksud taat dan patuh. Salam, aman dan damai serta terlepas, atau jauh daripada kekurangan zahir dan batin. Kalau kita faham Islam ni salama, Islam ni maksud dia sejahtera. Assalamualaikum, assalam tu sejahtera. Jadi Islam ni membawa kesejahteraan. Juga Islam dari segi syarak ialah tunduk, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tengok dalam kitab, dalam buku muka surat 68 bagi buku lama. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'tu ilaihi sabila. Islam itu ialah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, serta Muhammad itu Rasulullah. Engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta mengerjakan ibadat haji jika engkau berkemampuan. Hadis Muslim. Jadi kita dah faham berkenaan dengan konsep Islam, iaitu yang pertama dia adalah patuh dan taat. Itu Islam. Nanti kita tengok maksud yang lain, ada yang maksud sejahtera dan sebagainya, kita tengok. Kemudian dari segi pengertian bahasa, okey. Dari pengertian bahasa ni ada pelbagai. Yang pertama Aslam. Aslam ni maksudnya menundukkan atau menghadapkan wajah. Okey. Okey. Itu yang pertama.
Yang dalam surah An-Nisa, iaitu bermaksud menundukkan atau menghadapkan wajah. Yang kedua ialah sallama, artinya menyerah diri. Kita menyerah diri iaitu Muslim, orang yang menyerah diri dan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sallama, salamun, artinya sejahtera. Kalau kita cakap assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga kesejahteraan. Jadi dalam kata salam tu telah menunjukkan kesejahteraan dan keselamatan. Jadi kita bagi salam ni sebenarnya satu doa. Ada orang sama ada orang yang mengikut dalam buku poin ketiga artinya kesejahteraan atau keselamatan, sama ada orang yang mengikut ajaran Islam adalah orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Keselamatan tersebut adalah menurut Allah, iaitu keselamatan dalam arti yang sebenarnya. Baik. Kemudian sulam, artinya tangga. Tangga yang bertahap. Tangga yang bertahap ini menggambarkan kepada manusia bahawa ajaran Islam itu menilai tadarruj atau berperingkat. Tadarruj itu maksud dia berperingkat lah. Sebagaimana contoh penciptaan bumi secara berperingkat, iaitu dalam 6 masa. Walaupun Allah berkuasa menciptakannya sekaligus, begitu juga orang yang memeluk Islam adalah menaiki tangga menuju ketinggian martabat manusia. Jadi itu adalah pengertian dari segi bahasa. Dan juga ada pengertian lain berkenaan dengan Islam. Kita tengok ada beberapa, ada 6, iaitu dinul haq, dinullah, din al-Islam, din al-anbiya, minhaj al-hayah, siratal mustaqim. Yang pertama dinul haq. Apa itu dinul haq? Iaitu agama Islam ialah agama yang benar. Hak ni benar. Benar. Kebenaran yang hakiki, di mana Allah menurunkan wahyu melalui malaikat, pengantaran malaikat Jibril kepada Nabi SAW, itu adalah agama yang hak, yang benar. Okey. Kemudian dinullah. Dinullah ni Islam disebut sebagai ad-din, agama Allah. Okey, kalau kita tengok dalam surah Al-Imran, ayat ni selalu kalau boleh hafal lah. Kerana Islam ni dia menggalakkan kita untuk berdalil. Kita faham satu benda dengan berdalil. Kita faham agama Islam itulah agama yang diredai oleh Allah. Mana dalil dia? Dalam surah Al-Imran. Allah sebut, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innad dina 'indallahil Islam. Baik, itu dalil yang senang. Okey, dinul Islam. Istilah tersebut selarang kehidupan Muslim yang harus tunduk kepada Islam, iaitu ketundukan atau ketaatan seorang Muslim terhadap Allah, Rasulnya dan hukumnya adalah mutlak. Jadi dinul Islam itu, agama Islam itu sebagai orang yang taat kepada Islam. Kita ni bila kita dah mengucap kalimat syahadah, la asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sebenarnya kita telah pun dibebani ataupun jadilah kita mukallaf, orang yang dipertanggungjawabkan dengan tuntutan agama. Baik. Kemudian dinul anbiya, agama bagi para nabi. Jadi Islam ni sebenarnya agama para nabi. Okay. Sebab apa? Apabila datangnya Islam, maka ajaran-ajaran dulu termasuk. Tapi adakah Islam itu tidak ada pada zaman nabi-nabi sebelum? Ada. Kerana apa? Islam itu membawa kepada tauhid kepada Allah. Jadi nabi-nabi sebelum ini semua membawa ajaran yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itulah Islam. Itulah Islam. Okay. Nabi Ibrahim berkata dalam surah Al-Baqarah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Minta maaf tulisan kecil. Terjemahannya, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Surah Al-Baqarah. Baik. Kemudian ia juga digelar minhajul ayah, iaitu Islam adalah pedoman ataupun pengajaran seluruh aspek kehidupan, politik, sosial dan budaya. Sebab itu Islam ini sangat fleksibel dan dia boleh diterima di dalam semua bidang. Hebatnya agama Islam itu sendiri.
Sebab tu Islam ada juga dalam bab politik, siasah, dalam bab siasat, siasah bab politik Islam. Begitu juga dalam keilmuan Islam. Jadi Islam ini dia meliputi keseluruhan, dia syumul, sempurna. Sebab tu dalam kehidupan kita melakukan amalan yang kita kata mengikuti Islam. Baik, seterusnya suratul mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Agama Islam ni merupakan jalan yang lurus. Sebab tu kita selalu kalau dalam membaca surah Al-Fatihah, kita minta pada Allah Ta'ala, kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjuk jalan yang lurus ni maksudnya apa? Tunjuk jalan agama Allah yang benar supaya kita tidak tersesat. Sebab tu Nabi SAW sebut, taraktu fikum amrayn lan tadillu tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatin Nabi SAW. Nabi kata, aku tinggal ke kamu dua perkara yang mana selagi mana kamu berpegang pada dua ni, kamu takkan tersesat, iaitu apa? Kitab Allah dan sunnatin Nabi. Jadi sama-sama kita berpegang, namun perlulah kepada kefahaman para ulama yang alim untuk menghuraikan dengan lebih terperinci. Baik, pengertian dari sudut syarak. Pengertian dari Islam dari sudut syarak, Islam merupakan satu perilaku atau amalan taat dan patuh kepada seluruh perintah Allah melalui ajaran ini disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kita ni dari segi syarak Islam ni, apa yang saja kita perlu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Baik, konsep ihsan. Kita tengok sikit konsep ihsan. Saya tak mau bicara panjang. Kita masuk ringkas-ringkas saja sebab exam kita sangat mudah lah. Saya bagi mudah. Baik. Kemudian konsep ihsan, orang yang beroleh ihsan dikatakan telah mencapai kenikmatan ibadah. Nanti kita akan tengok berkaitan antara iman, Islam dan ihsan. Ataupun tengah orang panggil rukun agama. Rukun agama. Jadi kalau orang tanya rukun agama ada berapa, jadi sebut 3, iaitu Islam, iman, ihsan. 3 ni. Baik. Iaitu seolah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika melakukan. Jadi bila orang yang bersikap ihsan, bila bersikap ihsan, dia ni seperti di guide ataupun dibimbing. Bila dia nak melakukan maksiat, dia akan rasa salah. Sebab apa? Walaupun manusia di sekeliling dia tak tengok, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tengok. Jadi ada satu kisah. Kisah ini berlaku, ada seorang guru, saya tak ingat kisah penuh dan macam mana, tapi dalam kisah tersebut ada guru ni sayang sangat kepada anak murid dia seorang ni. Jadi anak-anak murid lain ni dia rasa macam guru aku ni tak sayang kami kan. Jadi depa pun mengadulah kepada tuan guru tadi, bahawa sekian-sekian lah kenapa dia sayang sangat budak seorang ni. Dia tak sayang pun sangat yang lain, dia tak ambil peduli sangat. Jadi untuk memberi pengajaran kepada anak murid yang lain sebab apa dia sayang seorang anak murid ni, maka dia pun panggil semua. Dia panggil semua untuk mai duduk depan dia dan memberikan seekor ayam. Tak silap saya ayam kisah tu. Dan apabila diberikan semua seorang satu ayam pada anak murid dia, termasuk anak murid yang disayangi, jadi tuan guru ni perintahkan kepada mereka semua untuk menyembelih ayam ini tanpa pengetahuan sesiapa pun. Jadi pergilah semua anak-anak murid ni, pergilah cari tempat untuk menyembelih. Ada yang pergi terjun dalam hutan, pergi sembelih, ada yang sebagainya lah. Jadi lepas cukup masa, tuan guru ni pun panggil semua. Jadi semua mai. Dan semua yang mai tu semua dah sembelih dah ayam, kecuali seorang ni, itu anak murid kesayangan dia. Jadi maka dah jadi peristiwa, dah sembelih semua, tinggal anak murid kesayangan dia ni yang tak sembelih. Jadi dia, tuan guru ni kata, adakah kamu yang lain ni dah sembelih? Maka dia pun semua jawab dah. Jadi dia tengok
anak murid kesayangan dia ni sembelih. Jadi dia tanya, kenapa kamu tidak menyembelih ayam tu? Jadi anak murid kesayangan tuan guru ni, dia kata, macam mana aku nak sembelih sedangkan walaupun manusia tidak dapat melihat perbuatan aku menyembelih ayam ni, tetapi ada sesuatu yang melihat aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah ni nak bagi pengajaran kita, dalam konsep ihsan, kita akan ada satu bimbingan kepada diri kita, di mana apabila kita melakukan ibadat, kita akan merasa untuk merasa ikhlas, dan juga kita merasa tidak rasa bersalah lah, ataupun kita rasa dibimbing untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Jadi menurut Imam An-Nawawi, ihsan akan mendorong seseorang agar sentiasa ikhlas dalam beribadat dan mengerjakan ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang tu ihsan, jadi bila ihsan ni, dia akan jadikan manusia itu rasa diri dia sentiasa usaha untuk melakukan yang terbaik. Okey, itu ihsan. Dan lawan dia isa'ah, iaitu perbuatan jahat. Okay, itu poin yang pertama. Yang kedua adalah ihsan sama penting seperti iman dan Islam. Jadi ihsan ni juga penting, sebab dia ada dalam iman dan juga ada dalam Islam, dalam menentukan hala tuju kehidupan seseorang Muslim, sama ada kebahagiaan itu di dunia dan juga ataupun di akhirat ataupun sebaliknya. Kemudian ihsan ialah berbuat baik atau berbuat sebaik mungkin, manakala dalam pengertian istilah, ihsan dapat definisikan sebagai ajaran atau konsep yang mendukung etika kerja yang baik. Jadi ihsan ni dia satu sifat yang kita kata berbudi. Nanti kita akan tengok ihsan kita kepada siapa, kepada makhluk, kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Baik. Kemudian yang terakhir, berdasarkan kepada perspektif ini, ihsan dapat difahami sebagai satu produktiviti kerja secara optimal, iaitu kerja dan melaksanakan satu tugas dengan hasil sumbangan yang terbaik serta berkualiti tinggi. Itu yang cuba disampaikan dengan maksud ihsan. Baik, konsep ihsan juga, orang yang mencapai ihsan telah mencapai kenikmatan beribadah, iaitu seolah dia melihat Allah. Ini dah tengok dah tadi. Dia melihat Allah. Jadi apabila seorang tu dia melakukan ibadah, seolah-olah Allah Ta'ala sedang melihat dia. Dia merasa begitu. Jadi dia rasa diri dia gerun dan takut kepada Allah untuk melakukan maksiat. Kita ni pun setiap hari, bila dia pada khutbah Jumaat, Allah khatib akan bagi peringatan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu peringatan kepada kita daripada khatib. Tapi sayangnya kita sendiri pun kadang-kadang lalai. Moga-moga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi hidayah dan kenikmatan hidayah tersebut. Baik, seterusnya dari sudut istilah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesedaran dan keikhlasan. Itu konsep ihsan. Baik. Ihsan ni ada banyak. Ada banyak. Okey. Saya tak terang semua, saya terang secara ringkas sebab nak bagi tuan-tuan baca sendiri. Walaupun kemungkinan tak silap saya dalam bab ni tidak masuk exam, tak silap saya. Tapi kita baca sebagai pengetahuan, sebab ada banyak tajuk yang kita kena cover lah. Kemudian kita tengok sikit bentuk dan jenis ihsan. Baik, ada 6 poin ihsan. Kita tengok ni. Yang pertama, ihsan dalam ibadah, iaitu bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah, mengerjakan ibadah seperti bangun pertengahan malam, iaitu qiyamul lail, ataupun menghidupkan malam untuk melakukan salat tahajud. Ihsan dalam pekerjaan ialah melakukan setiap pekerjaan yang bersungguh-sungguh, tekun, cekal, cermat. Itu dari segi etika pekerjaan. Ihsan terhadap diri sendiri ni, kita dengan diri sendiri kita lah. Kita ada hak yang perlu kita sempurnakan untuk diri kita, yang boleh membawa kebaikan. Contoh, kita ada adab kita dengan diri kita sendiri. Kita tidak menzalimi diri kita dengan melakukan perkara yang lalai. Okay. Contoh dia apa? Contoh dia dalam ni disebut apa? Minum arak. Benda tu boleh merosakkan diri. Mengambil dadah, berjudi, zina, liwat, membunuh diri, syirik dan murtad. Itu semua adalah benda yang rosak. Jadi ihsan terhadap diri sendiri juga penting lah. Okay, kemudian yang kelima, ihsan terhadap sesama insan. Jadi kita kena lakukan kebaikan sesama manusia.
Memberikan hikmat batin, memberikan pertolongan pada yang adil, bersikap adil, belas kasihan dan berperi kemanusiaan. Kemudian ihsan terhadap binatang ialah memelihara dengan baik. Kita bela binatang, kita bela dengan baik. Kita jaga kalau kita jumpa binatang, jangan kita pergi kacau dia. Kalau contoh jumpa kat dalam hutan, jumpa kancil ke apa ke, maka jangan kita ganggu dia. Contoh kalau ular, kita pergi tebang pokok dan sebagainya. Jadi itu mengganggu ekosistem sebenarnya. Sebab tu ada ayat Quran, telah berlaku kerosakan. Itu ayat Quran kot, tak silap saya lah. Telah berlaku kerosakan di darat dan lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi apa yang disebut itu benar lah. Sekarang ni telah berlaku. Contoh dia pembalakan yang menyebabkan banjir besar yang berlaku di negara kita. Itu salah satu kesan daripada kalau kita tidak ihsan kepada binatang ataupun kepada alam sekitar ataupun pada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi yang keenam ialah terhadap alam sekitar, kepada pokok dan sebagainya. Kita buang sampah kat sungai, itu bukan, kalau buang sampah di sungai ni bukan satu benda yang ihsan lah. Sebaliknya ia menzalimi alam sekitar. Okay, jadi sifat utama dalam ihsan, sifat utama kita tengok dalam buku, sifat utama muka surat 73. Sifat utama dalam ihsan ialah sentiasa ikhlas semata-mata kerana Allah. Selanjutnya pula ihsan ada 4 jenis, iaitu ihsan kepada Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sama manusia dan juga ihsan terhadap makhluk lain. Jadi saya tak mau rujuk tu panjang. Kita teruskan kerana saya rasa ihsan ni tetap faham. Nanti kita akan tengok satu slide berkenaan perkaitan antara semua. Baik. Syarat sah Islam dan iman. Penting tak sah Islam seorang? Penting. Syahadah amat penting. Kalau kita dalam rukun Islam. Apa sekali yang first, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bunyal Islam, terbinanya Islam itu atas 5 perkara. Kemudian 5 perkara itu syahadah, wa aqimus salah wa ita'iz zakah wal hajj fi bait, dan shaum Ramadan. Jadi yang pertama tadi adalah syahadah. Jadi syahadah dia penting juga. Seseorang nanti kalau dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, dia sebenarnya belum tentu lagi beriman. Kalau kita sendiri orang yang Islam daripada keluarga sendiri pun, kita akan mengucap kalimah syahadah waktu bila? Sedang solat. Jadi itu pentingnya kalimah syahadah. Melengkapkan syahadah yang disepakati oleh jumhur ulama, mestilah menyebut dengan lidah, mengakui dengan hati, serta melakukan segala tuntutan agama yang dipertanggungjawabkan ke atas setiap muslim ataupun mukallaf. Jadi pentingnya Islam ni ia ada 3 tadi. Sebab tu Islam, iman, ihsan ni saling berkait rapat. Jadi 3 perkara tadi yang disebut iaitu berikrar, ikrar, benarkan dalam hati dan juga lakukan amal. 3 perkara ni penting. Baik, kemudian disebut dalam topik 1 ni, iaitu ikrar dan tasdik perlu selari. Seandainya seseorang itu hanya mengakui dengan lidah tetapi hatinya tidak mengakui kerasulan, atau dia menghalalkan sesuatu yang telah nyata haramnya, ketika itu syahadahnya akan terbatal. Contoh dia apa? Dia kata arak tu halal, jadi dia sebenarnya terbatal syahadah dia. Arak itu tidak halal, haram dalam Islam. Ataupun dia mengucap 2 kalimah syahadah tetapi dia tak mengakui dia dalam hatinya kenabian. Contoh dia, saya bagi contoh. Contoh Kasim Ahmad. Kasim Ahmad sangat mempercayai Al-Quran tetapi menolak hadis. Jadi ini adalah satu benda yang berat lah. Moga-moga dia mati itu dalam keadaan yang baik lah.
Kita tidaklah suka menghukum orang, tetapi itu dia dengan penilaian dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu berkenaan dengan iqrar dan tasdiq yang perlu selari. Jadi kalau tak selari, tak sahlah kita punya syariat Islam kita. Baik, kemudian topik yang kedua iaitu iman dan Islam yang sempurna. Jadi kalau nak sempurna ni macam mana? 3 perkara tadi saya sebut. Kesimpulan yang saya boleh buat dalam buku ni adalah 3 perkara, iaitu ikrar, tasdiq, ikrar, amal. 3 benda ni. Tasdiq, membenarkan. Ikrar, tasdiq ni dibenarkan dalam hati. Ikrar ni dia berucap dengan lidah atau dengan lisan, dan amal melakukan dengan anggota badan. Jadi faham tu cukup. Jadi tak perlulah lama-lama. Jadi saya rasa setakat tu dulu. InsyaAllah lain waktu kita akan tengok juga berkenaan tajuk. Kita kena cepat lah. Juga lewat saya pun dah beberapa kali tak salah. Jadi kita akan masuk selepas ini berkenaan dengan bab adab. Okey, bab adab. Sebelum tu kita tengok sikit dalam slide, iaitu pengertian Islam ni yang secara ringkas lah. Islam ialah tunduk dan patuh. Jadi faham tu je. Islam tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan suruhannya seperti syahadah, solat, puasa, zakat, haji serta lain-lain lah. Kemudian iman ni percaya kepada Allah. Iman ni ialah percaya. Percaya kepada siapa? Rukun iman. Kemudian pengerti ihsan ni, kita berihsan ni melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh, termasuklah bekerja, belajar dan sebagainya. Itu berkenaan dengan pengertian bagi setiap kategori lah ni secara ringkas. Baik, kemudian kita tengok ni. Okey, baik. Ini yang saya nak tunjuk. Berkaitan antara Islam, iman dan juga ihsan. Jadi dia sebenarnya tidak lari. Dia tidak lari daripada 3 perkara ni, iaitu rukun agama lah. Kita faham rukun agama. Tauhid adalah kepercayaan, yakni akidah, pengamalan iaitu syariat, dan kerohanian iaitu akhlak. Kemudian kalau kita tengok Islam, Islam ni dia bentuknya taat, kita lakukan secara fizikal. Jadi kita sebut Islam ni, kita akan faham 5 perkara yang saya sebut dalam hadis Nabi SAW. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, dan juga mengerjakan haji. Jadi dalilnya apa? Islam ni sangat sempurna, iaitu inna dina indallahil Islam. Baik, kemudian iman, mental, akal, kepercayaan, akidah. Jadi iman kita ni penting. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dengan iman kita ini, maka kita sebenarnya dapat mengatasi akal itu. Contoh dia peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kalaulah kita berfikir dengan menggunakan neraca akal, pertimbangan akal, maka kita tak akan yakin peristiwa Isra' wal Mi'raj itu. Tetapi kita menggunakan neraca iman, iaitu timbangan iman, untuk kita meyakini benda tersebut, maka dia telah mengatasi segala-galanya. Okey. Jadi kalau contoh kita berada zaman Quraisy tu, saya pun tak tahulah keimanan kita pada waktu tu. Sebab waktu itulah yang menguji iman seseorang. Sebab tu ada falsafah. Falsafah daripada bulan Rejab, Syaban dan Ramadan ini. Disebut bulan Rejab ini adalah bulan akidah. Penguatan akidah. Di sinilah nak menguji akidah umat Islam. Bulan Syaban itu ibarat seperti kita melatih diri melakukan amalan. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita merebut amalan tersebut. Jadi lakukan yang terbaik. Kita pun nak dekat bulan Ramadan, sempurnakanlah dengan sebaiknya. Kemudian kita tengok ihsan, iaitu spiritual hati ataupun tasawuf ataupun kerohanian. Ini juga benda yang penting. Sebab apa? Dalam ihsan kita ini, kita sebenarnya sedang berusaha untuk melatih diri kita. Tasawuf ini dia melatih diri untuk melakukan perkara yang baik, bukan perkara yang buruk. Jadi ada setengah pihak yang menganggap tasawuf ni ibarat ayat dan sebagainya. Itu adalah kesalahfahaman yang berat kepada diri dia sendiri. Jadi dia salah faham. Sebenarnya tasawuf ini adalah penyucian jiwa. Bukan untuk merosakkan jiwa, tetapi untuk melatih jiwa untuk menjadi yang lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi wallahu alam, kita berhenti setakat tu dulu.
InsyaAllah kita akan fokus pada tajuk yang seterusnya, iaitu bab akhlak. Bab akhlak sangat penting untuk kita lihat. Sebab yang ni akan masuk ni wajib. Bab akhlak adalah bab yang paling wajib masuklah. Jadi ada 3 perkara yang kita akan bincang dalam tu, iaitu berkenaan dengan adab dengan ibu bapa, adab guru dan juga adab dengan rakan-rakan. Jadi wallahu alam, setakat ni dulu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.